mendidik manusia, mendidik umat untuk berfikir tentang bagaimana terjadi semua ini. Itu ada kaitan dengan sains. Sihir lain. Sihir lain. Sihir ialah sesuatu yang bertujuan jahat, yang seringkali menggunakan makhluk-makhluk gaib yang jahat. Adakah sains itu sihir? Ya tuan, siapa kata? Ada cikgu? Ada di internet. Sains itu sihir. Cikgu, sains itu sihir. Oh, patutlah ada orang hantar kat saya. Saya balas balik merepek. Rupanya ada isu. Astagfirullah. Banyak sangat isu-isu sekarang kan. Fokus kita terbabas dengan isu seperti ini. Tapi kita menjawab untuk meletakkan pada perspektif yang betul. Sains ini apa dia? What is science? Definisi dulu. Sains ni, what is science? Nak kata sains itu sihir. Jawab dahulu, what is science? Sains definisi asalnya ialah mengguna panca indera untuk menganalisis apa yang di hadapan kita dengan menggunakan sistem pemikiran yang tertentu yang dengannya dapat menghasilkan suatu konklusi. Cara umumnya itu sains. Kita menggunakan panca indera untuk melihat alam, dari situ membuat hipotesis, menimbulkan persoalan, mengapa ini berlaku? Mengapa bila kita sedia kain yang basah dalam masa yang beberapa jam tiba-tiba dia kering? Mengapa kalau kita letakkan satu benih, yang ini boleh hidup, yang ini mati? Timbul pertanyaan. Dari pertanyaan kita buat suatu kajian dan kita buat suatu eksperimen, kita membuat analisis kepada apa yang berlaku, kemudian ada satu konklusi. Oh, pohon ini, bijian ini mati disebabkan ia diletakkan di tempat yang gelap, tidak terkena cahaya matahari. Ini kena cahaya matahari. Perbezaan antara kedua-duanya hanya itu, menampakkan pancaran cahaya matahari ini penting untuk kehidupan. Jadi ada konklusi. Jadi dia observation, by using our senses, menggunakan panca indera kita untuk observe apa yang berlaku, menimbulkan persoalan apa yang berlaku, membuat kajian secara sistematik. Kemudian dengan kajian sistematik itu lahirlah konklusi. Kalau kita melihat surah Ali Imran ayat 190, 191 dan seterusnya, Allah bercakap tentang ulul albab. Ulul albab, orang yang mantap minda pemikirannya. Allah mengatakan pada ayat 191, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab, mereka ingat kepada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ciri yang kedua, mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Berfikir tentang kejadian langit dan bumi itu, berfikir tentang bagaimana langit terjadi, bagaimana bumi terjadi, apa prosesnya, memang berkait dengan sains. Dia bukan cerita alam ghaib. Allah suruh kita mengkaji, bukan mengkaji alam ghaib, mengkaji khalq, bagaimana langit bumi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah bertanya soalan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat pada langit bagaimana Allah tinggikan, pada bumi bagaimana Allah hamparkan, pada unta bagaimana Allah jadikan, pada gunung ganang bagaimana Allah pasakkan. Tengok, kemudian kaji bagaimana, lahir konklusi. Itu sains yang disuluh oleh Al-Quran. Lihat pada langit, lihat, membuat analisis. Kaifa, bagaimana? Itulah yang ada berkaitan dengan sains. Bagaimana? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana bumi terjadi? Bagaimana bintang terjadi? Maka Al-Quran sendiri mendidik manusia, mendidik umat untuk berfikir tentang bagaimana terjadi semua ini. Itu ada kaitan dengan sains. Sihir lain. Sihir lain. Sihir ialah sesuatu yang bertujuan jahat, yang seringkali menggunakan makhluk-makhluk gaib yang jahat, dan dia bukan sains. Sains kita kaji seringkali untuk kebaikan. Sihir kita buat kejahatan. Di mana sihirnya sains ini? Sebab itu di era Uthman bin Affan, yang sebelumnya tidak pernah umat Islam sebelum era Uthman bin Affan membuat kapal untuk menguasai lautan, membuat kapal menjadikannya armada lautan, tidak pernah ada. Di era Uthman bin Affan dipimpin oleh Muawiyah radhiyallahu anhum, mereka buat kapal sehingga
armada kapal umat Islam dapat mengalahkan armada Rom. Nak bina kapal kena ada sains, kena faham sains untuk bina kapal. Al-Quran menceritakan tentang Zulkarnain bertemu dengan satu golongan yang minta Zulkarnain tolong untuk menghalang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata Zulkarnain? Bawa datang besi, panaskan besi. Selepas ia panas membara, masukkan tembaga, buat tembok. Jadi itu juga sains. Memahami apa itu besi dan kekuatannya. Apa kekuatan tembok jika besi digabungkan dengan tembaga. Maka akhirnya kata Zulkarnain, dengan gabungan ini terhasillah tembok yang tak mampu didaki, tak mampu ditembusi. Oh, gabungan besi dan tembaga kukuh, tak mampu ditembusi, tak mampu didaki, kukuh. Itu pun ada kaitan dengan sains. Terhasil dari pengamatan Zulkarnain yang mengatakan bahawa dengan campuran ini maka dinding jadi kukuh, dapat menghalang gerakan Ya'juj dan Ma'juj. Ada kaitan dengan sains yang memahami suasana alam. Jadi kita harap umat Islam ini tolonglah jangan merepek ya. Cakaplah berdasarkan ilmu. Kalau bercakap tentang agama, bagi dalil Quran dan Sunnah dengan metod yang betul. Kalau bercakap tentang alam, sains dan sebagainya, sains juga ada dia punya adab dia, sistem dia dan konklusinya dengan cara yang betul. Belajar dari umat Islam Andalus. Andalus, bumi Spanyol sebelum ini dikuasai umat Islam selama 800 tahun. Dan di era Khalifah Abdul Rahman yang ketiga, dinamakannya juga sebagai Khalifah Abdul Rahman An-Nasir. Dia telah membina sesuatu yang seumpama sebuah universiti di Cordova dengan perpustakaan yang luar biasa. Dan mereka telah membuat kajian yang mendalam, begitu saintifik, sehingga terhasillah pakar-pakar sains yang luar biasa yang barat kagumi dan pelajari daripada mereka, seperti Az-Zahrawi dengan alat-alat pembedahan yang dimanfaatkan sampai hari ini, Ibnu Baitar dengan sains botaninya yang dimanfaatkan sampai ke hari ini, dan Ibnu Zuhri pakar perubatan yang dimanfaatkan sainsnya sampai hari ini, Al-Idrisi yang telah membuat peta dunia yang saintifik, peta dunia saintifik. Itu kalimatnya. Peta dunia saintifik yang pertama dibuat oleh orang Islam di bumi Andalus, nama Al-Idrisi, dan dipanggilnya sebagai The Book of Roger. Dipanggil buku itu sebagai The Book of Roger. Ini sains yang dibina oleh orang Islam. Sains yang dibina oleh orang Islam begitu hebat kejadiannya. Sehingga insya-Allah dalam halakah kami akan bincang betapa begitu banyak bintang-bintang telah diteropong oleh umat Islam yang merupakan saintis dengan menggunakan alat teknologi ketika itu yang hebat. Mereka telah menamakan banyak bintang dengan nama mereka yang diiktiraf oleh pertubuhan bahagian bintang antarabangsa pada hari ini. Dan jangan lupa puluhan kawah di bulan dinamakan bersempena dengan nama orang Islam. Ini kehebatan sains yang dicipta oleh umat Islam sebelum ini. Dan sekarang orang kafir barat ambil alih. Nama kita tiada dalam bentuk yang seumpama sebelum ini. Adapun dalam bentuk sedikit-sedikit, tidak seperti sebelum ini. Sains kita begitu hebat. Maka sains bukan sihirlah adik. Sains adalah ilmu sistematik yang membantu kita faham proses kejadian alam dan seumpamanya yang mendatangkan manfaat, insya-Allah.